رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Datuk Pengurusi dan Jawatankuasa Masjid, imam-imam bila-bila dan semua jemaah yang ada tengah hari ini. Pertama sekali, hak dak niat iktikaf, bolehlah niat iktikaf dulu. Niat iktikaf dak gini? Alhamdulillah. Ada hak baru nak niat tu. Ada usolli. Niat je lah, kat bahasa Melayu kita saja aku iktikaf 2 rakaat ke tak? Saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Ada sepotong hadis Nabi Muhammad SAW yang kalau orang pegang dengan hadis ni, hidup dia atas dunia ni tenang insya-Allah. Cumanya sebelum kita nak baca hadis ni, kalau kita tengok orang di keliling kita, ada orang masing-masing dengan masalah masing-masing. Orang kaya ada masalah tak? Orang kaya ada masalah tak? Ramai jawab tu, kaya-kaya belaka tu jawab. Sebab dia tahu. Orang miskin ada masalah tak orang miskin? Ada juga. Orang bujang ada masalah tak? Ada juga. Orang kahwin dah ada masalah tak? Ada juga. Orang kahwin lagi? Banyak. Jadi hak tak ada masalahnya orang gila. Bermakna dalam hidup kita ni kalau ada masalah itu adalah lumrah. Ada satu pepatah Arab. Pepatah Arab ni dia sebut, bagaimana mungkin kamu masuk dalam hutang tambah jumpa pokok. Ini pepatah Arab. Dia kata bagaimana mungkin mu masuk dalam hutang tambah jumpa pokok. Bagaimana mungkin masuk dalam kehidupan tambah jumpa masalah. Tak boleh. Kita masuk dalam hutang, kita nampak ada pokok. Waktu kita marah, Allah pokok. Dah masuk dalam hutang. Tebang, kosong sangat. Lalu kau tepi. Ada duri banyak. Kau nak jauh sikit. Kita tak boleh marah. Kalau kita masuk dalam hutang, jumpa pokok, memang tepat dia. Kalau kita masuk dalam kehidupan, lepas tu ada masalah. Memang lumrah dia. Masing-masing lah. Orang kaya cara masalah orang kaya. Rumah sewa dia banyak tapi masalah orang tak bayar sewa pula. Nak berambak apa lari. Duit dia banyak nak. Orang curi pula. Orang miskin ada masalah cara orang miskin. Ada orang masalah dia bini dia. Ada orang masalah ya sakit dah sihat. Go out. Ada orang masalah nak pergi sekolah. Ada orang masalah nak ngajar online. Masing-masing. Tapi ada sepotong hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingat nak ambil peluang nak kongsi sikit tengah hari ini pada semua yang hadir. Kalau kita boleh pegang kemah-keming dengan hadis ni, insya-Allah kita tenang hidup kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu dharra sabara fakana khairan lah
wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Maksud dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat menakjubkan, pelik keadaan orang beriman. Pelik. Nabi sendiri sebut orang beriman ni pelik. Sebab apa benda saja yang berlaku dalam hidup dia, dia boleh pahala. Atau Nabi sambung lagi. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur, boleh pahala. Kalau dia kena musibah, dia sabar, boleh pahala. Jadi Nabi sebut orang beriman ni, dalam apa benda situasi hidup dia pun dia akan boleh pahala. Kita nak tambah faham, Nabi sebut kalau orang beriman dapat nikmat, dia syukur, boleh pahala. Orang beriman kena musibah, dia sabar, boleh pahala. Nak lagi jelas lagi, orang beriman dia nega. Bila nega hutang dia, syukur. Hari Covid, kedai kena tutup, masalah nega dia, sabar. Jadi boleh pahala semua. Tak senang, sabar. Tak tahu kedai saya mana tutup. Sabar. Dia sehat, dia syukur, boleh pahala. Dia sakit, dia sabar, boleh pahala. Begitu. Nah, itu. Sebab tu Nabi kata ajaban, amazing, menakjubkan keadaan orang beriman. Dia boleh pahala semua. Alik dia boleh pahala semua. Anak boleh periksa, boleh banyak A, dia syukur. Lepas tu buat permohonan, minta asrama penuh. Dah boleh asrama penuh. Dia siapa? Silap juga, Pak dia minta asrama penuh. Dah penuh dah, nak terima ke? Minta, dah penuh lagi. Minta asrama penuh. Jadi, minta asrama penuh. Tu orang tak terima ke? Penuh dah. Jadi, orang mukmin dia di antara dua maqam. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Kalau kita boleh pegang prinsip ni dalam hidup, agak-agaknya akan ada masalah tak dalam hidup kita kalau kita pegang ni? Ada masalah tak? Ada. Ada masalah. Masalah ada. Sebodoh tadi kan? Masuk dalam hutang. Memang ada pokok. Selagi mana kita duduk dalam kehidupan ni, dan kita bukan orang gila, masalah ada. Awak tu imam ada masalah awak. Tok Bila ada masalah dia. Orang kaya ada masalah dia. Orang miskin ada masalah. Tapi, dia pegang dengan dua benda ni. Sabar, syukur. Allah payahnya nak selesai masalah. Tak apa, aku sabar. Selesai Allah Ta'ala beri. Dia syukur. Itu kelebihan orang mukmin. Sebab tu ada orang putih, orang kaya, orang glamour, orang banyak betul. Akhir sekali dia bunuh diri. Sebab dia tak kenal istilah sabar dengan syukur. Masa dia kaya-raya, masa dia senang, dia berasa diri dia. Bila ada masalah, dia lupa dah tempat nak dia nak bergantung. Kalau orang beriman senang, dia pergi ke laut. Ikan boleh banyak. Alhamdulillah. Pergi ke laut, tak boleh ikan. Sabar. Tak boleh lama dah Allah Ta'ala beri rezeki ke aku. Tak boleh hari ni. Lain pula. Kalau boleh pegang dengan dua ni, insya-Allah hidup kita jadi tenang. Tapi kita kena faham pula, dah syukur tu guana, sabar tu guana. Kadang-kadang kita nak kata syukur, kita nak kata sabar. Awak apa dak kerja lah, nak buat kerja. Lepas tu sabar Ustaz. Dah awak pergi cari kerja lain tak? Tak. Apa? Sabar.
Dah nyakit tak makan ubat, buat apa? Sabar. Tu tak kena juga. Sebab tu kita kena faham juga. Apa benda maksud sabar, apa benda maksud syukur. Temu tinggal motor luar tu, tinggal anak kucing di motor tu. Buat apa? Tak apa, kita tawakal. Salah konsep. Nabi kata, ikat unta, baru tawakal. Maksudnya, kucilah motor tu, baru tawakal. Itu juga sabar dengan syukur. Kita faham dua ni penting, tapi guana. Syukur ni secara rekah, kena ada 3 perkara. Syukur. Ikutlah nikmat benda pun. Nikmat sihat. Nikmat boleh mari masjid. Nikmat boleh dengar tazkirah. Tak jenera lagi. Jadi syukur. Syukur ni kena ada 3. Apa saja nikmat. Nikmat boleh beli motor, beli kereta, ada anak bini, boleh nega. Kena cukup 3. Barulah kita jadi orang yang bersyukur. Yang pertama sekali, lintasan hati kita. Nikmat ni Allah beri ke aku ni. Lintasan hati. Kena ada main sokmo dalam hati Allah beri. Yang kedua, kena sebut mulut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat kita kena sebut. Bukan nak nyombong. Tapi kita nak sebut, nak peringat Allah. Aku nega ni Allah beri jadi. Allah beri rezeki. Sebut. Bukan nak nyombong. Allah, anak aku minta masuk universiti. Boleh masuk orang lain, keputusan sama, tak boleh masuk pula. Sebut nikmat. Sebut tu dia boleh sebut tu baik bila ada mari dalam hati dulu. Melihat nikmat Allah. Orang hak bayar umur sama dengan aku lama, ramai dah tak ada. Aku ni sihat lagi, boleh bawa kereta, bawa motor sendiri, kayuh sendiri, mari masjid. Sebut nikmat Allah. Dia kena mari dari dalam hati dulu. Kemudian ia akan tubik mulut, tak cukup lagi tu. Nak kita jadi orang bersyukur, kena cukup 3. Mari dalam hati, tubik mulut. Yang ketiga benda, guna nikmat itu untuk keredaan Allah. Ikut letaklah nikmat benda pun. Anak, tengok anak. Dalam hati kita, Alhamdulillah ada anak. Ngolong ni ramai budak-budak kena COVID. Anak aku Allah Ta'ala lindungi. Tubik mulut, Alhamdulillah. Nombor 3 benda ni, guna. Nak gunakan ni anak. Guna maksudnya, didik dia molek, ajar dia kenal Allah, ajar dia semayang bang. Itu tanda kita bersyukur. Macam kita boleh beli motosikal baru. Beli motor. Dalam hati, Alhamdulillah, boleh beli pun pitih lama, dah boleh beli, Alhamdulillah. Tubik mulut, Alhamdulillah, boleh beli dah motor. Lepas tu, nombor 3 dia benda. Guna motor tu. Buat benda guna motor. Beli motor tu buat benda. Sejak lalu bagus saya ni. Beli motor ni nak pergi masjid. Ya dah. Maksudnya beli motor tu nak pergi kerja, nak pergi cari rezeki, nak pergi masjid. Belakalah. Ya dah buat benda ngaruk. Tak bukan boleh beli motor, bawa bini orang, bawa awek. Salah lah. Jadi, orang yang bersyukur, dia guna nikmat tu. Itulah orang yang bersyukur. Dalam hati, tubik mulut, guna nikmat. Dia boleh beli telefon mahal. Alhamdulillah, lama dah telefon pitih nak beli telefon ni. Ada 3 hotel kamera. Boleh beli. Sebut mulut, Alhamdulillah. Nombor 3 benda? Ya Allah, tak puasa. Orang KL. Jadi, kita gunakan nikmat itu untuk keredaan Allah. Guna telefon tu. Buat susun jadual, buat promosi, program agama, share tazkirah, apa semua. Guna nikmat. Barulah kita jadi orang-orang yang betul-betul syukur. Dan orang gini lah Allah Ta'ala janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. La azidanna. Fa'il mudhari'. Ada lam taukid, ada nun taukid, ada 2 taukid. Fa'il mudhari'. Biasanya yufidul hadir, tapi ini yufidul tahqiq wal fil mustaqbal. La azidanna.
Kalau mau bersyukur, la azidanna, aku sungguh akan tambah lagi rezeki. I will surely, aku sungguh akan tambah. Kalau mau bersyukur. Mau bersyukur, aku tambah rezekimu. 3 tadilah. Cukup. Dan hak ni lah, hak Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari duduk tawaf kat Kaabah, dia dengar ada orang minta doa. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, tolonglah jadi aku ni di kalangan yang sedikit. Ya Allah, tolonglah jadi aku ni di kalangan yang sedikit. Sayyidina Umar tu apa pulak mau minta sikit? Orang lain minta banyak belaka. Mau minta sikit. Lalu Badui ni kata, wahai Umar, bukankah Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur? Sikit je hamba aku yang betul-betul bersyukur. Jadi aku minta nak jadi di kalangan hak sikit itulah. Sayyidina Umar kata, kamu betul. Betul doamu ni. Nak jadi di kalangan orang yang sedikit, sebab Allah sebut hanya sedikit orang yang bersyukur. Jadi aku nak jadi di kalangan hak sikit ini bersyukur. Dan ada satu petua penting. Petua penting untuk kita nak latih hati kita biar bersyukur sokmo. Ni saya agak tazkirah sikit tengah hari ni. Kalau ingat petua ni boleh buat alik 2 benda. Hak pertama tadi, sabar syukur. Yang kedua, petua ni nak jadi orang yang bersyukur. Awak guan. Petua kita nak latih hati kita ni biar jadi bersyukur sokmo. Ada petua penting. Dan petua ni pun Nabi ajar dalam hadis. Baginda bersabda, unzuru ila man asfala minkum. Mu kena tengok orang yang lebih bawah darimu. Bukan maksud dia duduk tekak 3, tengok orang tekak 1. Tengok orang hak bawah dengan maksud benda. Lihat orang hak lebih susah dari kamu. Hak tengok orang susah. Kita rasa kita ni, Ustaz, saya kat tempat saya kerja tutup, Ustaz. Tak kerja lah ni. Tengok ada, tapi kita ada lagi rumah kita sendiri. Ada bini, ada anak. Ada orang nak buat kerjanya, rumah pun kena ambak, anak bini pun tak ada. Jadi, kita kena biasakan kalau kita ada masalah ke ada apa, kena selalu tengok orang yang lebih bawah dari kita. Orang yang lebih teruk masalah dia. Orang yang lebih berat dugaan hidup dia. Kita akan bersyukur dengan kita ada lah ni. Kita sakit. Ambil dekat lutut tadi tu, makan daging banyak tu, go out. Berat Ustaz, sakit kat ni, uric acid banyak kat ni. Tengok no, ada orang stage 4 COVID lah ni, duduk negak je nak oksigen. Tengok ada orang hok kanser, macam mana ni. Jadi, bila kita tengok orang yang lebih bawah pada kita, orang yang lebih teruk masalah daripada kita, kita akan bersyukur dengan benda yang kita ada hari ni. Kena biasakan gitu. Ustaz, kereta saya, aircon rosak Ustaz, tikar pun ni. Tengok orang hak terpaksa kayuh basikal, hak naik motor panas, hujan. Ustaz, kita tu kayuh basikal, kita nak tengok dia pula. Tengok orang hak jalan kaki, tengok orang hak mungkin tak ada keluarga. Jadi itu keedah dia. Dia kecuali sekara hak kita kena tengok orang hak lebih. Dalam perkara benda. Kita kena banding, kita kena tengok orang susah, orang sakit teruk, orang banyak masalah, hak bawah. Kecuali benda kita kena tengok hak lebih dalam bab benda. Kita kena tengok lebih, kena banding hak lebih. Dalam bab ibadat. Tu kena banding hak lebih. Allah pocik tu nampak beromoh dah tapi semaya sunat dak tinggal. Kita kena tengok hak lebih. Allah dia tu aku rasa daklah kaya mana tapi sedekah sokmo dalam tabur masjid. Kena banding hak lebih. Dia tu rajin mari awal masjid. Kena banding dalam bab ibadat kita kena banding hak lebih.
Tapi kita terbalik. Mana mu nampak muka mari Jumaat je nampak muka mu masjid. Dalam Facebook bising apa? Ustaz nampak kita hari Jumaat tu, hak tu Ustaz, hari raya je main masjid. Jadi dia banding hak lagi teruk. Patutnya dalam bab ibadat dia kena banding hak lebih. Kan? Banding hak lebih. Kena banding hak lebih. Dom lewat mu mayang. Duk kerja jabat kat kerja. Mayang luhur kat kopak pun mayang luhur. Ustaz, dia tu tak mayang langsung, Ustaz. Hak tu kita dalam bab ibadat kita tak boleh banding dengan hak bawah. Dalam bab ibadat kita kena banding dengan hak lebih semua. Dia boleh mari awal, dia mayang rajin gitu. Tapi dalam bab masalah hidup, masalah nyakit, dugaan, hak tu kita kena banding dengan orang yang lebih teruk. Okey. Jadi petua nak jadi orang yang sentiasa bersyukur, bandinglah dengan orang yang lebih bawah, yang lebih teruk masalah, yang lebih teruk penyakit. Yang apa benda ni? Yang segi tadi kita kata syukur dengan sabar. Sabar bila berlaku musibah, berlaku masalah. Kalau syukur tadi saya sebut 3, sabar ni dia kena ada 2. Nombor 1 sekali, kita kembali pada Allah. Musibah ke, penyakit ke, nak buat kerja ke, masalah ke, apa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin bahawa benda ni berlaku dengan izin Allah. Aku sakit, aku ada masalah, jabat tutup, kedai tutup, anak kena positif COVID. Semua ni dengan izin Allah. Bukan kita nak salah ke Allah. Bukan kita nak salah. Tapi etikad kita, ni semua berlaku dengan izin Allah. Balik kepada Allah tu kita sebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Ada sayang kita jatuh motor. Seorang lagi main khabar. Ustaz, ni kawan kita jatuh motor ni. Saya pun sebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pula khabar. Tak mati ke Ustaz? Dia ingat inna lillahi ni untuk orang mati je. Tapi inna lillahi musibah. Itu bini kita duduk senyap ikan. Kena tulang. Darah jari kena pisah sikit. Inna lillahi. Kita kembali kepada Allah. Kita ni milik Allah. Adik-adik kita naik basikal rebah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Sebab kita faham bahawa ni semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2. Yang kedua, sabar ni, syukur tak ada 3. Sabar ni kena ada 2. Yang pertama kita balik pada Allah. Dan yang ketiga, kita kena usaha untuk hadap masalah tu. Kena usaha untuk hadap. Hidup main sabar. Main Jumaat pun tak mari terus. Ingat. Bapa buat tak main Jumaat. Oh, kalau saya mari pun penuh dah. Saya sabar je lah di rumah. Itu hak jenis. Minta maaf, saya nak khabar sahabat-sahabat, adik-adik. Kalau kita mari masjid dalam suasana learning, ialah rapat dah. Tapi mungkin ada ruang kita tak nak masuk lagi. Siapa penuh dah tak masuk. Oh, kita mari tu pahala boleh ke tak? Jalan kita parking, jalan panah pula parking tak masuk penuh. Boleh pahala tak? Lepas tu maki pula KJK masjid. Pahala tak boleh robar balik. Yang jadi masalahnya, memang hari Jumaat tu apa mudah nak pergi masjid main Jumaat. Kalau pergi pun penuh dah. Hak ni bahaya. Ni nyakit hak learning. Ingat. Kena pergi. Siapa-siapa penuh dah. Naik atas. Penuh dah ustaz ada yang masuk. Pahala malaikat catat dah. Hak masalah problem. Dia dari awal dah. Apa mudah pergi Jumaat. Penuh dah. Dia tak usaha pun untuk mari. Hak ni susah nak jawab dalam kubur esok. Jadi kena hati-hatilah. Dan kita Alhamdulillah keadaan pun semakin baik. Dengar ada pengumuman boleh rapat balik dah kan. Berapa bulan Ustaz? 1 bulan. Alhamdulillah kita syukur pada Allah. Jangan duk perlilah ke orang. Kita pakat mari. Peringat. Awak dah mari pakat ajak. Cuma kita peringat juga. Saya ambil peluang juga nak peringat sikit. Kalau ada hak kebetulan sesama, batuk,
Tak usahlah duduk dekat orang lagi. Kan? Kita nak mari masjid. Tapi kita ada sesama. Cek dah ustaz. Korek hidung ni, korek link semua tak ada ustaz. Dia kata. Jadi kita bimbang orang duduk sebelah, duduk baca tahiyat. Oh, Natal ni bersin mari juga. Oh, jadi kita ganggu orang. Kita ganggu. Kita nak buat ibadah. Kita nak buat ibadat. Kita nak pahala. Kita nak selesa. Dan kita tak mau kacau orang juga. Kalau saya mari tak, saya duduk ujung-ujung belakang-belakang. Pandai-pandai lah maksudnya. Orang tahu kita mari tu, orang tahu kita mari tu, kita cek dah, kita tak ada dah COVID ni. Tapi jangan sampai kita ganggu ibadah orang. Balik. Zuhur dah. Jadi balik pada tadi, sabar, kita kembali kepada Allah dan kita berusaha untuk hadap masalah. Kena cari jalan, Sabar bukan makna duduk saja sabar. Hutang orang tak bayar. Tak pergi kerja, tak pergi cari, tak ikhtiar. Apa nak bayar hutang? Sabar, tak pitih. Dah mau kerja tak? Sabar. Tak boleh. Dia kena terima benda ni mari dengan izin Allah. Bukan untuk kita salah ke Allah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga nombor 2, sabar. Kita kena usaha hadap masalah tersebut. Saya rasa sekadar tu sedikit tazkirah pada tengah hari ini. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Said Nur Hisham Al-Idus yang telah menyampaikan kuliah jemaat kita pada tengah hari ini. Khutbah jemaat juga akan disampaikan oleh Ustaz Said Nur Hisham sebentar, insyaAllah. Surah kita ni kau boleh terapat sikit macam hak depan gini. Untuk macam sekali dah 1 meter kita kecek sikit. InsyaAllah 1/4 ni kita pakai rapat belakang lah. Buat ping muka. Rapat sikit aku. Lepas tu ikut belakang.
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenar yang dipesan tiap-tiap minggu setiap kali khutbah disampaikan, dengan makna takwa mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab sedang mengagih-agihkan minyak kepada orang-orang susah masyarakat. Minyak kegunaan seharian mereka. Tiba-tiba anak kecilnya ambil minyak tu main buat kat sapu-sapu kepala, kemah rambut, nampak licin molek. Sayyidina Umar tak sedar. Bila balik rumah Sayyidina Umar tengok, ni ambil mana minyak sapu kepala ni? Budak. Dia kata tadi masa duduk tengok-tengok orang ngakak-ngakak orang ambil minyak, saya sapu kat kepala saya. Sayyidina Umar membotakkan kepala anak kecil ini. Lalu berkata, ini bukan hak kita, ini hak rakyat. Tindakan disiplin. Inilah hasil takwa
yang ada di dalam jiwa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Marilah sama-sama kita betul-betul menjadi seorang ayah yang bertakwa, menjadi seorang suami yang bertakwa, menjadi orang kaya yang bertakwa, menjadi orang miskin yang bertakwa, menjadi anak muda yang bertakwa, menjadi orang tua yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, minggu ni musim anak-anak kita berhadapan dengan periksa SPM. Bila mari musim periksa, selalu juga timbul isu soalan bocor. Bila ada soalan bocor, pelajar-pelajar ni dia ada banyak jenis. Ada dengar cerita soalan bocor, sambut caralah ke soalan bocor. Ada juga pelajar yang ambil, tengok soalan, mana soalan bocor, lalu dia pun persiapkan jawapan, dia study. Ada juga orang jenis tengok soalan bocor, dia tengok dah soalan, tapi dia buat tak tahu je. Bila masuk periksa, soalan ni tu baik sungguh, ada hak boleh jawab, ada hak menyesal, ada hak salah pula dok tengok, dok cara, dok sedia jawapan. Itu cerita soalan bocor anak-anak yang periksa. Ada 4 soalan bocor yang akan ditanya dalam kubur esok-esok. Dan soalan ini telah dibocorkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis baginda. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima ablah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni 4 soalan bocor yang Nabi Muhammad cerita ke kita, soalan-soalan yang akan ditanya di dalam mahkamah Allah. Dan ada di kalangan kita bila dengar soalan ni, tak apa lah, sepintah lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada di kalangan kita bila dengar soalan bocor ni, dia bersiap dengan jawapan. Dan dia akan gembira apabila soalan ini betul-betul ditanya di hari akhirat nanti. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Maksudnya, tidak akan berganjak 2 kaki anak Adam pada hari kiamat nanti di dalam mahkamah Allah. Tidak akan berganjak. Maksudnya nak pergi ke syurga ke neraka. Tidak akan berganjak. Sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama akan ditanya an umrihi fi ma'afnah. Ditanya tentang umurnya ke manakah dihabiskan. Allah akan ditanya. Di kalangan kita ada orang 60-an, ada orang 70-an, ada orang 20-an, ada orang 30-an. Kita nak jawab benda dengan Allah. Usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ni soalan bocor. Akan ditanya kalau kita beriman dengan hadis ini. Usiamu ke manakah dihabiskan? Kerja halal ke tidak? Halal. Cara kerja patuh syariat ke tidak? Jaga salat, jujur tak dalam kerja? Tunai amanah tak dengan majikan, dengan pekerja? Usiamu dihabiskan dalam kesibukan, mana masjid, mana surau, mana ibadah, ke manakah dihabiskan? Masing-masing pada saat itu
Tidak ada lawyer dah kat dunia ni boleh upah peguam. Di hari akhirat nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulut mereka ditutup. Bukan tutup dengan mask, boleh cakap lagi. Tutup seal, tak boleh cakap langsung dah. Wa tukallimuna aydihim, tangan hok cakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi dengan apa yang kamu buat di dunia dulu. Akan ditanya tentang umur kita, kemanakah dihabiskan. 2 tahun musim Covid, kemanakah usia kita dihabiskan. Apakah kesempatan yang telah kita buat. Usia kita Allah Ta'ala beri masih hidup lagi. Masa semayang jarak, masa semayang dekat, kemanakah usia kita dihabiskan. Masing-masing dengan jawapan masing-masing di hari akhirat nanti. Soalan yang kedua, wa an ilmihi fi ma amila bih. Allahu akbar. Yang kedua, soalan akan ditanya tentang ilmu yang kamu miliki. Kamu beramal guna dengan ilmu. Kamu tahu riba itu haram, dilaknat, diperangi oleh Allah. Kamu jawab, walau yang ambil belaka loan ni ustaz, saya ambil lah. Ilmu, kamu tahu benda itu haram. Kamu tahu dengan jawatan yang kamu miliki itu, kamu minta itu ini, rasuah. Kamu tahu rasuah, ambil juga. Ilmu yang kamu miliki itu akan ditanya. Aurat isterimu, anak perempuanmu keluar dengan siapa? Tahu dah tak boleh. Biarlah budak-budak learning. Ilmumu yang akan ditanya di hari akhirat nanti. Salat, ibadah. Ini soalan bocor. Kita masing-masing kena jawab sendiri esok-esok. Dengan ilmu yang kamu miliki, apa yang telah kamu amalkan. Kamu tahu haram, ada ilmu, haram, buat juga. Ada ilmu, ni kena buat ni, tapi tak buat. Apa yang kamu amalkan dengan ilmu? Ingat Nabi kata, dua kaki anak Adam tidak akan berganjak sehingga akan ditanya soalan-soalan ini. Dan masing-masing kena jawab sendiri belaka. Soalan ketiga. Macam anak-anak kita periksa, dia ada soalan 1, soalan 2. Kadang-kadang ada soalan tu, dia ada anak soalan pula. Nombor 3, soalan nombor 3 ni dia ada anak soalan pula. Nombor 3 ini akan ditanya tentang harta yang kamu miliki. Anak soalan dia, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. How did you get and how did you spend? Bagaimana kamu boleh harta tu? Bagaimana kamu belanja harta tu? Ya Allah. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Setiap sen yang kita miliki kena kira belaka. Boleh tu guna, belanja tu guna. Ya Allah. Ya Allah. Dalam suasana bila mari wabak, dalam suasana musibah, ada orang kena buang kerja, ada orang susah nak nega. Tanpa iman, tanpa ilmu, orang tak cara halal ke haram. Yang penting boleh pitih. Tapi kena ingat, kita akan ditanya di hari akhirat nanti. Ada orang nipu dalam nega. Ada orang nipu adik-beradik sendiri harta pusaka. Ada orang kerja klaim tipu. Ada orang ada jawatan minta itu dan ini, rasuah. Semua akan tanya esok-esok. Kat dunia ni, orang nak buat akaun, boleh hejah situ, expense hejah sini. Audit boleh hejah. Tapi bagaimana kita nak hejah dalam mahkamah Allah yang dicatat semuanya oleh kiraman katibin, oleh malaikat yang mencatat. Tanya belaka, ni ambil mana pitih ni? Ni ambil mana? Ni hari tu kecek orang nega tu. Ni hari tu kabur gini kan? Ni hari tu claim tipu ngebah kan? Ni hari tu janji nak beri ke orang tapi tak beri. Mana duit orang? Ni hari tu, Allahu Akbar. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang kata saya cari makan. Cari makan.
tetapi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sen akan ditanya di dalam mahkamah Allah di hari akhirat nanti. Ada juga di kalangan masyarakat kita, dia ni berjuruh jaga duit, setiap hak dia nak perolehi dia pastikan halal. Tapi masalahnya belanja pula. Belanja dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Duit boleh halal molek dah. Belanja, beli baju kepada isteri pakaian tak tutup aurat. Pada anak perempuan, belanja, macam mana cara belanja? Pembaziran. Belanja pada perkara mudarat. Cari duit halal belaka dah. Beli rokok. Memudaratkan diri sendiri. Yang dilarang oleh Nabi. Isra' Mi'raj dia sambut. Maulud dia sambut. Rasulullah dia kata sayang. Isyak rokok. Yang dilarang oleh Rasulullah membuat perkara yang menimbulkan mudarat pada diri sendiri. Pembaziran, bahaya diri sendiri. Setiap duit belanja kita akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Dan masing-masing pada saat itu perlu menjawab. Yang keempat, juga akan ditanya wa'an jismihi fi ma'ablah. Ditanya tentang tubuh badannya yang diamanahkan oleh Allah untuk dia jaga. Fi ma'ablah. Dalam bahasa Arab, ablah, dia maksudnya kalau pakaian kita pakai lama sangat. Pakai sokmo, pakai. Akhir sekali pakaian kita akan jadi lusuh. Jadi bahasa Arab dia sebut ablahu, lusuhkan pakaian. Tapi Nabi guna istilah jasad dan tubuh badan kamu, ke manakah kamu lusuhkan dia? Mana mu jaga tak tubuh badan? Jaga tak kesihatan? Ke manakah digunakan kesihatan tubuh badan yang Allah Ta'ala beri ini? Kamu buat apa? Kamu masih lagi buat perkara yang mengundang mudarat pada tubuh badan yang dianugerahkan oleh Allah sebagai amanah ini. Semua itu perlu dijawab. Dan pagi tadi kita sembahyang subuh, kita baca surah Sajdah. Dalam surah Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada orang nyesal. Ada orang nyesal di hari akhirat esok-esok. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hei Muhammad, kalau kamu tengok orang-orang yang melakukan mujrim, orang yang melakukan jenayah dengan Allah masa kat dunia dulu, di hari akhirat ini mereka nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka tunduk kepala di hadapan Allah. Tengok syurga, tengok azab neraka. Lalu mereka berkata, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami nampak dah hari ni syurga neraka. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Minta nak balik ke dunia balik. Nak buat benda? Na'mal salihan. Kami nak buat amal salih dah ya Allah. Inna muqinun. Kami yakin dah ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Kami tak boleh tipu dah, nega. Tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Nak balik piti saka kakak kami tu. Tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Tak mau kelih tipu dah dijabat. Ya Allah, tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Kami akan pastikan rezeki halal nak suat ke anak bini ya Allah. Tolong hantar balik kami ke dunia ya Allah. Tak mau tinggal dah semayang. Tolong hantar balik kami ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolong hantar balik kami ke dunia. Kami nak buat amal salih. Kami yakin. Dan pada saat itu Allah Ta'ala jawab, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dijawab, Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, kami boleh masa kat dunia dulu kami buat jadi baik belaka. Tapi kami telah janji masa kamu di dunia dulu bahawa kami akan humbankan ke dalam neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia.
Itu jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini 7 Syakban, bermakna ada 3 minggu lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan kepada kita semua dan panjangkan umur kita untuk menjadi tetamunya di dalam bulan Ramadan yang bakal menjelma. Pada para suami, para ayah, kena tanya isteri, tanya anak-anak puang, habis kedok lagi qada puasanya. Dan sebagai kita nak jadi tetamu Allah ini, macam orang nak masuk ke padang, perlu ada warm up dulu. Jangan kita tekan tiup WC terus baru nak pecuk, bimbang stamina kita tak tahan lama. Maka 3 minggu yang kita ada dalam bulan Syakban ini, kita mulalah warm up ibadat kita yang nak menunjukkan kesungguhan kita nak sambut bulan Ramadan. Bukan sekadar kita sebut mulut, tetapi sebagai persiapan supaya bila datang Ramadan lagi kita boleh pecuk dah. Kalau ada yang nak mula puasa sunat, nak baca Al-Quran, nak salat-salat sunat, sebagaimana kerinduan kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini. Ada orang dia nak pergi Mekah ke Madinah tapi dia tak cukup duit, dia tidak ada kesihatan. Maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ni boleh belaka. Orang kaya boleh Ramadan, orang miskin boleh. Orang tua boleh, orang muda boleh. Orang sihat boleh Ramadan, orang tak sihat pun boleh Ramadan ini di mana saja kita berada. Jadi tunjukkanlah kesyukuran kita, dan kita mengingati juga ada di kalangan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang Ramadan yang lalu dia ada bersama kita, tapi sekarang dia telah dijemput menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukur kita masih hidup, masih sihat ini. Moga-moga kita rebutlah peluang untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia itu. Dalam masa yang sama kita tidak lupa untuk berselawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita pada baginda. Tetapi kasih dan sayang tidak cukup sekadar berselawat. Kita banyakkan berselawat pada baginda. Dalam masa yang sama kita juga perlu banyak mempelajari sunnah-sunnah dan ajaran baginda. Dan kita buktikan kasih kita pada baginda dengan mengamalkan sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita. Memperjuangkannya, mempertahankannya. Kita sayang kepada orang yang amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita marah sekiranya ada yang memperlekeh baginda dan ajaran baginda. Moga-moga ini menjadi tanda kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اهد ووفق مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان أهل الزهيرة. اللهم اهدهما ووفقهما لتأييد المؤمنين لإقامة شريعتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Berilah kekuatan, kelapangan masa, kelapangan rezeki untuk kami hiburkan hati-hati mereka, Ya Allah. Untuk kami penuhi hajat dan cita-cita mereka, Ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Himpunkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang saleh, Ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan saleh yang kami lakukan, Ya Allah. Sesungguhnya kami di tempat kami pada saat ini adalah hasil doa dan pengorbanan mereka, Ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, Ya Allah. Kurniakanlah jodoh dan pasangan pada sahabat-sahabat kami yang belum ketemu jodohnya, Ya Allah. Murahkanlah rizki dan permudahkanlah urusannya, Ya Allah. Kurniakanlah pasangan yang akan sama-sama berpimpin tangan ke syurga-Mu, Ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu, Ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang baik pada anak-anak kami, Ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami berjangkit pada anak-anak kami, Ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai jahiliah kami diwarisi oleh zuriat kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang saleh. Lembutkanlah hati-hati mereka, Ya Allah. Jauhkanlah zuriat kami daripada musibah dan bahaya wabak sekarang, Ya Allah. Jauhkanlah zuriat kami daripada wabak kawan-kawan yang jahat. Jauhkanlah zuriat kami daripada wabak ketagihan gadget. Jauhkanlah zuriat kami daripada kawan-kawan yang melarakan mereka, Ya Allah. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan salat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, Ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami terus bimbing dan didik mereka agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan salat, ringan menutup aurat, dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang Kau uji dengan sakit, kurniakanlah kesabaran dan kesembuhan, Ya Allah. Jadikanlah sakit ini penghapus dosa-dosa silam kami, Ya Allah. Jadikanlah sakit ini sebab untuk kami semakin dekat dengan-Mu, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang diuji dengan hutang, permudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang diuji, Ya Allah, dengan pelbagai bentuk ujian. Berilah kekuatan untuk kami hadapi ujian hidup ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله